Roh surgawi memeliharaku. 让我们一起低头祷告。 Kita masuk di dalam doa. 主啊，我们来到你的面前，我们想聆听你的话语， Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. 给我们一颗专心的心。 Berikan hati yang untuk sungguh-sungguh. 我们现在什么都不想做，我们要单单聆听你的话， Tidak ada hal yang kami lakukan hanya untuk mendengarkan firman-Mu saja. 帮助你这两位软弱的仆人， Kiranya Engkau menolong kedua hamba-Mu yang lemah ini. 也反聆听你的话语的会友们， Dan juga membantu setiap kami yang mendengarkannya. 好让今天的崇拜没有白费，而且我们可以重新得以改变，我们可以活出你的样式。 Sehingga ibadah hari ini tidaklah sia-sia, namun kami sungguh-sungguh beroleh untuk diubahkan menjadi manusia yang baru. 我们这样祷告，奉靠耶稣基督得胜的名求， Kami bermohon di dalam nama yang penuh berkemenangan dalam nama Yesus. 阿门。 Amin. 会友请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. 有一位作家曾经说过， Ada seorang penulis mengatakan, 人生呢，我们必读3本大书， dalam kehidupan manusia dia harus membaca 3 buah buku. 一本呢是有字之书， Buku pertama adalah buku yang ada tulisannya. 第二呢是无字之书， Yang kedua adalah buku yang tidak ada tulisan. 第三呢是心灵之书。 Dan buku ketiga adalah buku jiwa. 那第一呢是无字之书呢，指的是一个伟大的人留下给万代的精华。 Buku yang ada tulisan adalah menunjukkan buku yang ditulis oleh orang yang terkenal, buku orang agung yang menuliskannya untuk ke generasi-generasi selanjutnya. 比如说诗歌、文学、历史。 Seperti contohnya adalah puisi dan literatur. 然后呢，无字之书呢，指的是人通过自己或者他人的经验学习。 Dan buku yang tidak ada tulisannya itu menceritakan tentang manusia melalui pengalamannya bersama pengalaman orang lain. 第三呢是心灵之书呢，是人通过自己的思想和心灵跟大自然做一些判断和思考。 Yang ketiga adalah buku jiwa, yaitu buku di dalam seseorang dalam jiwa dan pemikirannya. Mereka menganalisa akan alam ini dan berkomunikasi. 比如说哲学和科学。 Umpamanya adalah mengenai ilmu filsafat dan juga sains. 然而，我们感谢主呢，因为我们信徒，我们得到了有字无字、心灵最完美的生书，那就是圣经了。 Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kita 3 buah buku yang ada tulisannya, yang tidak ada tulisannya, dan buku jiwa. Itulah buku yang suci. 是圣经，为什么圣呢？ Mengapa dikatakan kitab suci? Mengapa dikatakan suci? 因为不是人思想的产品， Karena kitab ini bukan hasil produk daripada manusia dan pemikiran manusia. 有字，所谓是什么呢？ Ada tulisannya, maksudnya apa? 我们的神不单单是看不见，是超越的神， Menunjukkan bahwa Tuhan kita yang tidak terlihat dan tinggi. 但是呢，同时接近我们的感官。 Namun pada saat yang bersamaan dia mampu berkomunikasi dengan panca indera kita. 我们可以用口，我们可以用耳朵，我们可以用我们的眼睛跟神的话语相遇。 Kita bisa dengan mulut kita, mata, dan telinga kita untuk bertemu dengan firman Tuhan. 圣经不单单是人的经验，而是人跟神一同走路的神生历史。 Jadi firman Tuhan bukan hanya satu pengalaman manusia, tapi adalah menceritakan sejarah bagaimana Tuhan menyertai manusia. 圣经句句都是可靠、合理，引发人思考和洗涤我们的心灵。 Setiap perkataan firman Tuhan itu sungguh kita bisa dipercaya dan rasional, serta bisa mengajak kita untuk memikirkan tentang kehidupan ini. 我不知道大家每个星期通过网络上聆听到有什么样的反应。 Saya tidak tahu apakah kita yang mengikuti kebaktian live streaming dan mempunyai respon yang bagaimana. 如果我们回到旧约呢，约书亚王当他聆听主的话语的时候，他就立刻撕裂他的衣服。 Jikalau kita melihat dari pengalaman Yosua ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia mengoyakkan jubahnya. 然后呢，以色列百姓当他聆听主的话语的时候，他们就痛哭悔改，匍匐在神的面前 Dan。rakyat Israel ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka menangis terseduh-seduh dan berlutut di hadapan Tuhan. 你我反应是什么？ Bagaimana dengan respon kita? 我相信呢，这几天呢，这个星期我们天天讲经济， Saya percaya di dalam minggu ini kita akan banyak membicarakan tentang daripada masalah ekonomi. 我们讲政治， Kita berbicara tentang masalah politik. 我们讲笑话， Kita membicarakan tentang masalah-masalah hal yang lucu. 或者我们天天讲病毒的事儿。 Atau kita sedang membicarakan tentang virus pandemi ini. 可是我想，我们要多谈圣经啊。 Lebih baik kita banyak membicarakan tentang firman Tuhan. 而今天我们要回到圣经，
Hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. 要一起看从旧约诗篇到新约的红线。 Kita akan melihat dari perjanjian lama, Mazmur sampai ke perjanjian baru. Ini ada satu benang merah di dalamnya. 那我们要好好思考神的话。 Sehingga kita boleh dengan sungguh-sungguh untuk memikirkan bagian pada firman Tuhan. 首先呢，摩西只是会用印尼文阅读约书亚记20章21到9节和希伯来书6章18到20节。 Pertama saya akan membacakan firman Tuhan dari Yosua pasal 20 ayat 1 sampai 9, kemudian dari Ibrani pasal 6 ayat 18 sampai 20. 最后呢，我们会一起用双语阅读诗篇46章1节。 Dan bagian terakhir adalah dari Mazmur pasal 46 ayat 1. 摩西只是请 Yosua pasal 20 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya setiap yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesama manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko mereka menentukan Bezer di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Bagian kedua daripada Ibrani pasal 6 ayat 18 sampai 20. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Tuhan tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. 好，我们最后一起阅读诗篇46章1节，我们用双语读。 Terakhir bersama-sama kita akan membacakan Mazmur 46 ayat yang kedua. 诗篇46章1节，神是我们 Tuhan 的 adalah 避难 bagi 所 kita，tempat perlindungan 是我们的 dan 力量， kekuatan, 是我们在 sebagai 患难 penolong 中 dalam 随时 kesesakan 的帮 sangat 助。 terbukti. 主内弟兄姐妹，在东方思想呢，我们非常强调和这个概念。 Di dalam pemikiran timur ada satu konsep pemikiran yang sangat penting, yaitu mengatakan tentang damai. 人学文有理活得，其中的目的呢，是为了创造有序的社会。 Manusia itu belajar pengalaman tentang adat budi pekerti, itulah adalah menunjukkan satu tujuan untuk membangun keteraturan di dalam masyarakat. 我们可以创造了和平的社会，百姓可以安居乐业。 Sehingga demikian masyarakat akan hidup dengan tentram. 如果我们有家，我们希望我们的家是最安全的。 Jikalau kita mempunyai satu rumah, tentu kita mengharapkan tempat itulah tempat yang aman. 如果可以，我的家前面是花园，面向大海，春暖花开。 Dan kalau boleh memilih, maka rumah kita di depan adalah satu taman bunga yang menghadap ke laut. 在东方呢，我们相信呢，我们是渴慕得到了安全的地方。 Di dalam konsep pemikiran orang timur, mereka ketika mendapatkan ketenangan, di situlah ada kedamaian. 但是不单单是东方，所有民族、所有人都渴慕得到了一个非常安全、最安定的地方。 Tapi bukan hanya sebagai konsep pemikiran timur, tetapi setiap suku bangsa pun memikirkannya bagaimana mereka bisa hidup tentram. 然而，圣经告诉我们，自从人堕落、罪使世界
再也没有所谓最安全的地方了。 Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan ketika manusia jatuh, maka di dunia ini tidak ada lagi satu tempat yang aman. 所以说，比较智慧、比较明智的人会说，其实啊，不在于地，而在于心。 Maka ada orang bijak mengatakan sebenarnya itu bukan tergantung pada tempat tetapi pada hatimu. 无论你在任何的地方，无论在任何时间，你小心为妙，最好的。 Maka ketika engkau dimanapun berada, di tempat bagaimanapun, engkau haruslah berhati-hati. 可是，就算我们小心了，可是他人的不小心，我们也会遭难。 Sayangnya sekalipun kita sudah berhati-hati namun orang lain tidak berhati-hati, maka akan mengakibatkan juga satu masalah. 如果我们回到旧约的世界里面， Dan kita kembali kepada zaman perjanjian lama. 当以色列呢进入神的应许之地，也不意味着呢他们就开始没有受到任何的干扰，安逸无事了。 Di mana bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, bukan berarti masalahnya sudah selesai. 我们看到从外宿呢，他们可以随时得到外敌人的挑战； Kita melihat dari faktor eksternal, mereka setiap saat akan menghadapi musuh-musuh yang bisa menyerang. 从内宿呢，他们对神的不顺服，也可以导致他们随时生命的灭亡。 Dalam masalah internal, jika mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka juga bisa binasa. 甚至呢，你不小心，后果也不堪设想。 Bahkan ketika seseorang tidak hati-hati juga bisa mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. 生命记19章5节记载了这样的一个故事： Di dalam kitab Ulangan tercatat ada satu cerita. 有一天，有一个人砍树， Ada seorang penebang pohon. 他的野头呢不小心飞到人，而导致了死亡。 Ketika dia sedang menebang pohon tanpa sengaja, kapaknya itu terlepas dan terbang mengenai seseorang sehingga orang itu pun meninggal. 如果我们按照旧约的世界来看，那帮人呢可以说呢是非常可悲的。 Nah, dalam perjanjian lama orang-orang demikian bisa dikatakan orang yang sangat kasihan. 如果你不小心把野头飞到人，而导致了死亡， Karena tanpa sengaja kapaknya itu telah terbang mengenai seseorang sehingga mengakibatkan orang itu mati. 或者你可能是因着为了防护你自己而伤害了人，这个也是一个非常可悲的事。 Atau ketika seseorang dia mencoba membela dirinya ketika dalam bahaya, maka dia juga termasuk orang yang tidak berpengharapan. 为什么呢？ Mengapa? 因为呢，在古代今东有一个文化，就是说以牙还牙、以眼还眼的文化。 Karena di zaman dulu dalam pemikiran konsep zaman dulu mereka berkatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. 所以，当一个人不小心犯错的时候，他来不及悔改，来不及做任何赎罪祭， Sehingga ketika seseorang dia tanpa sengaja melakukan satu kesalahan, dia tidak ada kesempatan untuk menebus dosanya. 或者可能他还没有来不及做任何赎罪祭呢，人可以单面性的惩罚他， Dan pada saat itu juga orang-orang boleh menghakiminya. 群体性可以殴打他、杀害他。 Bahkan masyarakat satu tempat mereka bisa menghakimi secara massal. 不单单你一个人得麻烦，可能你整个家人也是受麻烦了。 Bukan saja orang itu yang dapat masalah, tapi anggota keluarganya juga bisa terlibat masalah. 你的家人要帮助他，可是这种文化使他们也是要帮也爱莫能助啊。 Pada saat itu anggota keluarga ingin membantu pun tidak ada kekuatan bisa membantunya. 所以说，这帮人可说是当时没有任何希望了。 Maka boleh dikatakan orang demikian orang-orang yang sangat tidak berpengharapan. 那回到我们的生命，我们可能觉得斧头飞到人身上是一个非常可笑的事儿。 Kalau bagi kita mungkin cerita daripada penebang pohon ini mungkin satu cerita yang lucu. 我觉得怎么可能？你那太不小心了， Mengapa seorang itu sedemikian tidak berhati-hati? 你应该得到惩罚了，就是你不小心。 Karena engkau tidak berhati-hati maka engkau layak dihukum. 可是回到我们的生命，有多少事因为我们的行为、我们的言语而伤害了人？ Tapi juga jujur dalam hidup kita, berapa kali tanpa sengaja perkataan kita dan perbuatan kita telah mencelakakan seseorang. 好像斧头飞到人的生命。 Sehingga diumpamakan seperti kapak yang terbang mengenai seseorang. 更可怕的是，我们不是不小心，我们还是故意做的。 Dan lebih mengerikan, bukanlah dilakukan dengan tanpa sengaja, tapi dengan sengaja dia melakukannya. 如果我们面对这样的人， Jikalau kita berhadapan dengan orang yang demikian, 这样的人我们要归类有希望或者没有希望的人呢？ apakah kita sebut sebagai orang yang tidak berpengharapan atau orang yang berpengharapan? 可是我们看到圣经告诉我们一个非常奇妙的道理，
Tapi firman Tuhan mengatakan satu hal yang ajaib pada kita. 那就是对当时世界文化社会看到没有希望的人， Walaupun pada saat itu konsep dan pemikiran dan budaya pada saat itu tidak bisa melakukan segala sesuatu, 神说我要给他们提供了保护。 tapi Tuhan sendiri yang telah menetapkan satu perlindungan. 以前在生命记，神告诉摩西，你要建立3座避难城。 Sehingga ketika itu pada itu Musa pada kitab Ulangan menyatakan kepada Yosua harus membangun kota-kota perlindungan. 到了约书亚时代，从3加到6。 Mana pada saat itu ada 3 kota dan ketika zaman Yosua maka ditambah menjadi 6 kota. 意义是非常的深刻。 Arti daripada kota-kota itu sangat-sangatlah dalam artinya. 当我们每一次读经的时候， Pada saat kita membaca firman Tuhan, 我们看到各种各样建立城的故事，我们觉得没有什么意义。 kita sering membaca tentang cerita satu kota dan cerita kota, kita merasa tidak ada artinya. 我们看到神叫约书亚叫摩西建了那么多城，那个城市的名字也是非常多，非常难说。 Dan juga ketika Tuhan memerintahkan Yosua membangun kota-kota perlindungan, nama-nama kota itu juga agak sulit disebut. 就是好像家谱一样，我们看到家谱，我们就觉得很无聊。 Seperti kita sedang melihat dalam silsilah di dalam Alkitab. 但是呢，神的话语是句句都是宝贵呀、 Tapi sesungguhnya firman Tuhan itu setiap perkataannya demikian berharga. 来，我们来从圣经看到神只是耶稣啊建立避难所的故事，我们将学到什么？ Kita akan melihat dari bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua untuk membangun kota perlindungan dan maksudnya itu untuk apa? 第一呢，避难城陈述了上帝对他的百姓的护理。 Sebenarnya kota perlindungan adalah menyatakan daripada providensia Tuhan bagi umatnya. 请问我们最近的担忧的事情是什么？ Saya persilakan bertanya, apa yang kita khawatirkan pada saat sekarang ini? 是否是健康问题？ Apakah sekarang masalah kesehatan 是温饱问题？ ataukah kecukupan 或者我们所穿的，我们的家人？ ataupun apa yang kita pakai ataupun anggota keluarga kita? 大家请不要怕，请不要担忧。 Kita semua janganlah takut dan khawatir. 因为我们的神不单单限制在西乃山的神， Karena Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang atas gunung Sinai. 也不单单限制在会堂的神， Dan juga bukan Tuhan yang hanya berada di dalam satu gedung gereja. 神是与我们同在。 Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. 我相信呢，每个会友呢很渴慕来教堂。 Saya percaya kita semua jemaat sedang sangat mengharapkan boleh beribadah kembali. 为什么？因为我们的心要寻找耶稣，对吧？ Karena sesungguhnya itulah hati kita yang sedang mencari Tuhan kita, Yesus Kristus. 其实耶稣就是在我们的心。 Sebenarnya Tuhan Yesus ada di hati kita. 然后我们可能遇见神的方法多元， Dengan banyak faktor kita bisa bertemu dengan Tuhan kita. 可是仍然一个不变，那就是神是一直在我们的心。 Tapi satu yang tidak pernah berubah itu Tuhan menetap di hati kita. 然后呢，在我们的生命的每个细节，他是与我们同在。 Dan dalam setiap aspek kehidupan Tuhan menyertai kita. 在神学上呢，我们认识一个课题叫做神的护理 （Divine Providence）。 Di dalam tentang masalah kerohanian Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang divine providensia. 那什么叫做护理呢？ Apa yang dimaksud dengan satu perlindungan? 神的护理指的神对他的创造的保护和管理。 Maksudnya Tuhan terhadap ciptaannya Dia bertanggung jawab untuk melindunginya. 当神创造世界的时候， Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, 他不这样放开，不离不弃， Dia bukan langsung lepas tangan, 而是他关心，他仍然维持他的创造物。 tapi Dia sungguh-sungguh memperhatikan setiap ciptaannya. 而只要他要，没有任何人的逻辑、环境的问题、世界的力量可以阻挡他。 Dan tidak ada satu logika pun ataupun keadaan apapun atau kekuatan apapun yang bisa menahan akan perlindungan daripada Tuhan. 只要他说成，一定成就。 Asal Tuhan mengatakan jadi, maka itu pasti jadi. 只要说他要保护谁，他就保护谁。 Jika Tuhan mengatakan melindungi siapa, maka orang itu pun pasti 我 dilindungi. 要爱戴谁，我就要爱戴谁。 Jika Tuhan akan mengasihi seseorang, siapapun yang dikasih, pasti Dia akan 没 mengasihinya. 有世界的任何问题、苦难呢，超越了神的计划和全能。 Tidak ada satu kesulitan atau tantangan apapun yang bisa menghambat akan kemampuan dari kehadiran Tuhan. 比如说，我们看到出埃及的事件， Kita melihat daripada bangsa Israel yang keluar daripada Mesir. 逻辑上啊，奴役怎么可以打过最强国？ Di mana secara logika bagaimana mungkin seorang hamba bisa mengalahkan satu bangsa?
可是只要神要，从什么都没有会成为什么都有的 Tapi 民族。 ketika Tuhan berkehendak dari yang tidak ada maka menjadi ada dan itu pun terjadi. 出埃及之后，我们看到在沙漠里环境是非常的恶劣， Dan ketika kita melihat bangsa Israel mereka di padang gurun mereka menghadapi situasi yang sangat berbahaya. 逻辑上呢，我们看到周围的环境好像不可能得到温饱。 Karena logikanya di dalam lingkungan yang demikian tidak mungkin mereka bisa hidup berkecukupan. 可是神赐下玛纳与他们， Dan Tuhan menurunkan mana, 有火柱、有银柱来引导他们的路， memberikan tiang api dan tiang awan untuk menuntun perjalanan mereka. 甚至呢，他们的细节呢，神都保护。 Bahkan setiap hal detil dari kehidupan mereka Tuhan memperhatikannya. 他们的鞋、他们的衣服40年呐没有破坏。 Mereka memakai sepatu 40 tahun dan baju mereka pakai 40 tahun tidak ada satupun yang rusak. 在沙漠里面， Di padang gurun, 如果你走路没有用鞋的话， kalau kita berjalan tidak memakai sepatu, 我们脚早就死了。 maka kaki kita lebih dulu yang rusak. 可是从细节，神也是保护了，非常的全面。 Tetapi demikianlah Tuhan demikian detilnya memperhatikan setiap kebutuhan daripada umatnya. 从属灵需要，神也赐给他们律法，设下各种各样的赎罪祭。 Dan dalam kebutuhan daripada rohani Tuhan menurunkan Torah kepada bangsa Israel. 然后还有这个祭、这个祭、那样祭，很多祭。 Dan Tuhan memberikan juga hari-hari penting yang harus mereka ingat. 可能我们觉得，哎呀，神怎么太多条律了？ Kita merasa mungkin Tuhan telah memberikan begitu banyak peraturan. 这一切都是对我们好呀。 Sebenarnya ini semua sangat baik bagi kita. 赎罪祭使人可以得到饶恕和重新开始的机会。 Ketika mereka berikan satu persembahan penebus dosa, maka ada satu kesempatan bagi seseorang untuk diampuni dosanya. 从历史告诉我们，神不断的护理、管理、祝福他的百姓。 Di dalam sejarah telah tercatat bagaimana Tuhan telah menyertai, melindungi dan mengatur setiap umatnya. 虽然你主动的反抗神，神还保护你。 Walaupun kita dengan sengaja untuk melawan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi dan melindunginya. 当你不小心，神也要保护你。 Pada saat kita dengan tidak sengaja, Tuhan pun tetap akan melindungi. 那就是通过建立了避难城，要展示了神的公义和神的慈爱。 Itulah maksudnya Tuhan memerintahkan membangun kota-kota perlindungan untuk menyatakan keadilan dan kasih-Nya. 这个避难城的成立是非常的重要， Kota perlindungan ini adalah sangat penting artinya. 因为之前是没有警察局， Kita tahu pada zaman dulu itu tidak ada aparat polisi atau keamanan. 所以呢，有什么事件呢，没有人可以调查详细的细节， Sehingga jika terjadi satu kasus maka kasus itu mungkin tidak terselidiki dengan seksama. 没有衡量对错之前，大家都可以自己做主审判。 Sehingga belum dipertimbangkan baik ataupun salah, maka orang itu sudah mengambil hakim sendiri. 或者可能我不喜欢你，我就杀害你， Atau ketika seorang tidak suka dengan seseorang maka dia bisa membunuh dia. 然后我说，因为他先杀害我，所以我要杀害他。 Maka ketika kita mengatakan dia lebih dulu mau bunuh saya, maka saya boleh bunuh dia. 可是避难城的成立，就是好像法庭一样的角色。 Maka sebenarnya kota perlindungan itu adalah sebagai pengadilan bagi mereka. 当人跑到避难城的时候， Ketika seseorang mencapai kota perlindungan itu, 这个避难城权力何等的大！ maka ada kuasa yang besar di dalam kota perlindungan ini. 只要这个人逃难的人可以跑到避难城，没有一个人可以向这个逃难的人动手了。 Ketika seseorang berhasil mencapai kota perlindungan itu, tidak ada satu orang pun yang boleh menangkap atau berbuat sesuatu kepada orang ini. 等有智慧的长者调查清楚了案件， Sampai ada orang-orang bijak dan imam setempat yang menyelidiki perkaranya. 然后他真正发现了这个人真的没有任何主动憎恨、伤害人的目的， Maka ketika perkara yang diselidiki dan didapati tidak ada motif kesengajaan daripada orang itu, 他就得到保护， maka dia layak dilindungi. 有吃的。 Mereka mendapatkan makanan 只要他没有出来，他就仍然可以得到保护。 dengan syarat mereka tidak keluar dari kota perlindungan, mereka tetap dilindungi. 而且呢，让我们更加吃惊。 Dan lebih lagi membuat kita terkejut. 如果我们看到整个避难城的地图， Kita melihat daripada posisi geografis daripada kota-kota perlindungan 如 ini. 果我们有空，我们可以看一下整个地图。 Kalau kita ada satu waktu, kita boleh melihat peta yang ada. 避难城是建立在四面八方， Sebenarnya kota perlindungan ada pada 4 penjuru mata angin dan 8 arah. 然后呢，在《生命记》19章3节记载了一个非常重要的事情。 Dan juga di sana tercatat dalam firman Tuhan mengatakan,
那就是说，神吩咐以色列要建立了城到城之间的路要非常的方便。 Dan Tuhan memerintahkan kota perlindungan ke kota perlindungan ini harus dibuat satu jalan yang memudahkan untuk mencapainya. 那是记载在申命记19章3节， Itu tercatat dalam kitab Ulangan 19 ayat 3. 说明是什么呢？神的保护是四面八方的， Ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan adalah daripada segala arah penjuru. 而他要人在第一时间得到保护。 Dan Tuhan ingin manusia itu mendapatkan kesempatan yang pertama untuk dilindungi. 那回到我们的生命， Kembali kepada kehidupan kita. 可能我们觉得我被任何的苦难问题所包围了， Kita mungkin merasa telah dikepung oleh berbagai macam kesulitan yang menghimpit. 避难城告诉我们，神的同在也是四面八方。 Tuhan mengatakan kota perlindungan itu juga bagi kita adalah juga di segenap penjuru dalam kehidupan 我们 kita. 被神的爱和保护所包围了。 Karena kasih dan perlindungan Tuhan telah yang melindungi kita. 当我回到我自己的生命的时候， Pada saat kita kembali kepada kehidupan kita, 我自己有时候我觉得有遇到问题，我就一直迫切的祷告。 pada saat saya menghadapi masalah maka saya tidak berhenti untuk berdoa. 在我认为神你怎么没有回答我的祷告？ Dan ketika kita bertanya-tanya apakah Tuhan tidak menjawab doa saya, 我已经迫切祷告，我已经侍奉你，我已经爱你，你为什么几乎好像不在？ saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, saya ingin mendapatkan jawabanmu, tapi kenapa engkau tidak menjawab aku? 我们甚至说 Why me？ 为什么是我？ Mengapa saya Tuhan? 如果我们好好思考这段经文， Tapi kita benar-benar kita merenungkan firman Tuhan ini, 我们会发现我们被神不肯放我们的爱带我们走过这一切啊！ Tuhan telah menyatakan dengan tegas bahwa kasih-Nya lah yang memimpin kita senantiasa. 我这个是罪人，我是渺小不配的人， Sebenarnya kita adalah seorang yang sangat kecil, seorang yang sangat tidak layak. 但是你要给我全面的保护和关 Tapi 心。 Engkau telah memberikan perlindungan dengan segenap aspek kehidupan saya. 神是信实的，他永远不会改变。 Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Dia tidak pernah berubah. 他保护以色列，他也保护你和我。 Dia telah melindungi bangsa Israel, demikian juga Dia akan melindungi kita semua. 神不变，是我们变。 Tuhan tidak pernah berubah, yang berubah adalah diri kita. 我今天信，明天不信了。 Hari ini saya percaya, besok saya tidak percaya. 我非常喜欢教会历史， Saya sangat menjual satu cerita sejarah dalam gereja. 其中有一个故事呢，使徒约翰的门徒， Dalam cerita ini mengenai sejarah daripada murid dari Rasul Yohanes 叫做波利甲。 yang bernama Polikarpus. 当他被罗马王抓的时候， Pada saat Polikarpus ditangkap oleh orang-orang Roma. 罗马政府要他否认他的信仰。 Orang Roma, pemerintahan Roma ingin dia mengingkari imannya. 你要选，你要信靠神，你信靠神，或者你放弃你的信仰。 Engkau boleh pilih, engkau akan tetap berpegang pada imanmu atau engkau lepaskan imanmu. 如果你坚持你的信仰，你就会放在这个绑在柱子上，然后被烧。 Kalau engkau tetap berpegang pada imanmu, maka engkau akan diikat di satu tiang. 波利甲讲了什么？ Jawab Polikarpus, 我为什么要放弃我的信仰？ mengapa saya harus melepaskan iman percaya saya? 自从我信和侍奉神的时候，从来没有一刻神亏待我。 Sejak saya percaya pada Dia, tidak pernah satu saat pun Tuhan merugikan saya. 没有一刻他亏待我。 Tidak ada satu saat pun Tuhan merugikan saya. 而当火已经点燃了， Dan ketika api mulai dihidupkan, 他说：“感谢主啊， Dia berkata, terima kasih Tuhan. 我可以活到现在，都是因着你的恩典。 Aku bisa hidup sampai hari ini juga karena anugerah daripadamu. 现在我要感谢你， Hari ini aku bersyukur kepadamu. 因为我有机会跟耶稣基督的苦难有份。 Aku beroleh kesempatan mengambil satu bagian dalam penderitaanmu. 我在我的前面一定是你美好的善意计划。 Di depanku adalah jalanmu yang terindah yang telah engkau tentukan. 主内弟兄姐妹，我想波利甲的宣告也要成为我们的信仰宣告。 Demikianlah deklarasi daripada iman Polikarpus menjadi deklarasi iman kita semua. 当我信主1年、2年、3年、40年，什么时候神亏待我们呢？ Saya percaya Tuhan 1 tahun, 2 tahun, sudah 40 tahun. Di mana Tuhan pernah merugikan saya? 从来没有的。
belum pernah. 而且我们现在可以活着，可以聆听主的话语，实在主的恩典呢。 Bahkan saat ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan dulu adalah satu anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. 神从来没有亏待我们， Tuhan sama sekali tidak pernah merugikan kita. 甚至呢，如果我们好好仔细，我们挖出经文的意义， Kalau lebih lagi kita merenungkan lebih dalam firman Tuhan. 城市的6个城的名字意义也是非常的深刻。 6 kota perlindungan itu ada nama-namanya yang mempunyai arti yang sangat dalam. 第一城叫做 Kadesh， Yang pertama adalah kota Kades 意思就是圣洁。 yang berarti kudus. 第二呢是 Shechem， 意思就是肩膀或者支持支撑。 Yang Sikem artinya adalah pundak ataupun ditopang artinya. Hebron 意思就是友谊、朋友。 Hebron itu mengatakan tentang persaudaraan. Bezer 意思就是保护。 Bezer artinya perlindungan. Ramot 意思就是高度。 Ramot artinya tinggi. Golan 意思就是喜乐。 Dan Golan artinya bahagia. 这是神给以色列人的祝福， Inilah berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. 也要赐给我们每个人的祝福。 Dan juga Tuhan berikan kepada setiap kita. 哇，原来神的祝福不单单是金钱方面。 Oh, rupanya berkat Tuhan bukan hanya semata-mata dengan uang saja. 我以为我根据神呢，可能是我可以得到很多钱，我的人生是很顺利。 Oh, saya ikut Tuhan maka saya akan dapat uang banyak, maka hidup saya akan merasa sangat lancar. 原来神的护理是多元的。 Demikianlah sebenarnya Tuhan memberkati kita demikian banyak aspeknya. 如果世界没有 Kadesh， 没有圣洁这个概念，世界全部都是非常的糟糕。 Jikalau bumi ini, dunia ini tidak ada kekudusan, maka dunia ini berakibat sangat fatal. 如果神没有 Shechem， 没有支撑这个地球，这个地球就完了。 Jikalau bukan Tuhan yang menopang bumi ini, maka bumi ini pun tidak ada masa depannya. 如果我们世界没有 Hebron， 没有友谊，没有朋友，我们就会孤独。 Jikalau bumi ini tidak Tuhan berikan persaudaraan, maka kita akan hidup kesepian. 可能现在神没有医治你，没有给你金钱， Mungkin pada saat itu Tuhan belum menyembuhkan engkau, Tuhan belum memberikan uang kepadamu. 可是呢，他可以通过某人、某个朋友、教堂来帮助、来关心你。 Tapi Tuhan memberikan kau saudara seiman yang baik yang bisa menolongmu setiap saat. 我们看到第四是高度 Ramot， Kita melihat juga dari Ramot ketinggian. 我们可以看到高度本身，意思说，如果我们看到地球全部是平的，地球根据科学一下就灭亡了。 Jikalau bumi ini menurut sains adalah datar semuanya, maka bumi ini langsung hancur. 如果我们看到更重要，如果世界没有神的保护，也没有喜乐，没有 Golan， 我不知道世界可能就不能住了。 Dan jikalau Tuhan tidak memberikan golan atau sukacita bagi kita, maka kita tidak bisa tinggal di bumi ini. 可见神的保护是多元的。 Demikianlah Tuhan melindungi kita demikian banyak aspek. 这个多元和全能的神表明了人是不能把神格式化。 Demikian banyak aspek menunjukkan bahwa manusia tidak dapat mengatur Tuhan atau memformat Tuhan. 我们有时候就把神格式化，你一定要这样做，你一定要这样做。 Kita sering mengatur Tuhan, memformat Tuhan harus demikian, begitu dan begini. 反而神的多元表明了我们要依靠他， Tapi Tuhan ingin kita sungguh-sungguh bersandar kepada Dia. 因为他有多元的保护，我们是无时无刻要寻求他、依靠他。 Karena Dia telah dengan segala aspek telah melindungi kita, maka kita dengan sesungguhnya sepenuh hati boleh bersandar kepada Dia. 来，我们把我们的重担全部都交托给我们的神， Kita boleh menyerahkan segenap beban hidup kita kepada Tuhan kita. 他必富养你。 Dia akan melindungi kita, memelihara kita. 义人在神的面前永远不会动摇的。 Seorang yang benar di hadapan Tuhan tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. 问题不是神的保护， Masalahnya bukan pada perlindungan daripada Tuhan. 而是在乎我们是否要信靠或者感恩的问题。 Masalahnya apakah kita tahu bersyukur, apakah kita bersandar kepada Dia. 第二呢，避难城也陈述了上帝对他的百姓的救赎。 Kota perlindungan juga menyatakan daripada karya keselamatan bagi umatnya. 神呢，不但在世界上说要关心我们、保护我们， Tuhan bukan hanya memperhatikan daripada umatnya. 耶稣曾经说过， Tuhan Yesus berkata, 担心什么吃了穿的，是不相信神所担忧的事情。 ketika engkau mengkhawatirkan hidupmu, engkau khawatir kekurangan makan, itulah kekhawatiran orang-orang yang di luar sana. 可是如果我们信神呢，我们是对这个事情应该不要担心。 Ketika engkau percaya kepada Dia, engkau tidak perlu khawatir akan hal-hal ini 我们 lagi. 看看小鸟，我们看看花，更何况我们呢？是神照他的样式所造的，神要保护我们。 Engkau melihat pada burung di udara,
Tuhan sedang memberikan perlindungan dan makanan kepada mereka, apalagi kepada kita. 而且呢，他要给我们最重要的礼物，那就是永恒的生命。 Bahkan dia memberikan kepada kita hadiah yang paling besar, yaitu hidup kekal. 从保护城的整个主题告诉我们有关饶恕和救恩的课题。 Dari kota perlindungan itu Tuhan memberikan kepada kita satu tema perlindungan dan penyelamatan bagi kita semua. 从下文21章，我们可以看到保护城是分散在利未人的地方。 Kita melihat dalam ayat 21 bagian B, keenam kota perlindungan itu adalah di seluruh bagian mata angin dan mereka terletak di kota-kota Lewi. 21章。 Di pasal 21. 那当我一边讲这样的时候，我思考为什么一定要分散在利未人的地方？ Kenapa kota-kota perlindungan itu adalah di kota-kota tempat orang Lewi berada? 有12支派，为什么一定要分散在利未人的地方呢？ Bangsa Israel ada 12 suku bangsa. Kenapa hanya khusus bangsa Lewi, suku Lewi? 我们知道利未人是神托付给他们担任了祭司的职位。 Kita tahu bahwa suku Lewi adalah suku yang Tuhan percayakan menjadi imam di dalam di tengah-tengah bangsa Israel. 但是我们知道他的过期是什么呢？他们的过期是什么呢？ Kita tahu apa masa lalu daripada suku Lewi ini? 跟我们一样，都是罪人。 Dia sama seperti kita, orang-orang berdosa. 如果我们看到民书记，当以色列进入迦南地12支派里面， Dan kita melihat dalam kitab Bilangan itu bahwa di dalam ke-12 suku bangsa ini, 当他们进入应许之地，只有2个支派是没有自己的地方，而分散在各地。 ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, ada 2 suku bangsa ini yang tidak mendapatkan tempat untuk mereka sendiri. 第一呢是西门族，第二呢是利未族。 Yang pertama adalah suku Simeon dan kedua adalah suku Lewi. 他们没有自己的地方，而是分散在全地。 Jadi kedua suku ini tersebar di seluruh tempat. 为什么呢？ Mengapa? 因为他们圣经告诉我们，他们2个支派是非常的残忍的。 Kedua suku ini dulu terkenal sangat kejam. 因为当他的妹妹被欺负的时候， Karena adik mereka ketika diganggu, 他们2个支派就自己做主，残忍的杀害敌人。 kedua suku ini, kedua saudara ini mereka dengan kejamnya telah membunuh musuh mereka. 所以说雅各当祝福他们的时候， Sehingga ketika Yakub memberkati ke-12 saudaranya ini, 他们说，雅各就说：利未人、西门人，你以后就没有自己的地方了，你要分散在各地。 maka Yakub berkata, engkau Simeon, Lewi, engkau akan tersebar ke seluruh tempat. 但是真的，当他们进入了，他们真的分散了。 Dan benar itu terjadi ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. 可是他们的命运是不同。 Tapi nasib kedua suku ini sungguh berbeda. 为什么？转折点在哪儿呢？ Di mana titik baliknya ini? 如果我们好好读经， Kalau kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, 有一个细节， ada satu bagian yang detil. 那就是当以色列建立了这个金牛犊的时候， Ketika pada saat itu bangsa Israel mereka mau menyembah lembu emas ini, 唯有利未人说：“我要回到神的面前。” dan suku Lewi mereka yang berkata mereka bertobat kembali kepada Tuhan. 然后呢，神说：“好，我就接受你，现在你又会当祭司了。” Maka saat itu Tuhan langsung menerima mereka dan menjanjikan mereka sebagai posisi imam di tengah-tengah bangsa 祭 Israel. 司呢，在以色列的地位是非常的高， Posisi imam itu sangat tinggi di tengah-tengah bangsa Israel. 他要管理百姓的属灵需要。 Mereka mengurus tentang masalah kerohanian di tengah-tengah bangsa Israel. 所以我们可以看到一个道理：当一个人要被尊重，是不是自己的？ Jadi ada satu konsep yang sangat penting itu di mana ketika ingin dihormati bukanlah dengan kemampuan diri kita. 而是神要你被尊重，神要高举你，你就被高举。 Tapi ketika Tuhan ingin meninggikan siapa maka orang itulah yang ditinggikan. 因为我们每个人都是不配的。 Sebenarnya kita setiap manusia adalah tidak layak di hadapannya. 那西缅支派的命运是什么样呢？ Bagaimana nasib dengan Simeon? 因为呢，他们的支派呢是在神的圣所里面犯奸淫。 Dan ketika itu Simeon mereka melakukan dosa perzinahan di dalam kemah. 所以说，到了民书记，当他们进入了应许之地的时候， Dan ketika masuk dalam kitab Bilangan di situ tercatat 只有西缅族呢，他的人数已经减少了63%。 suku Simeon jumlah mereka populasinya telah berkurang 60%. 但是呢，从出埃及到迦南的人数，竟然是差不多一样。 Dan jumlah orang Israel yang ketika keluar dari Mesir dan jumlah yang masuk ke dalam tanah perjanjian itu jumlahnya tetap sama. 西面子去哪儿了？
Berarti kemana suku Simeon sisa-sisanya? 分散在各地， Mereka tersebar kemana-mana. 受惩罚。 Mereka telah mendapat hukuman. 如果大家注意，在立国的时候，可能西面族已经差不多就灭亡了。 Ketika adanya Israel kembali ada, suku Simeon sudah hampir punah. 我们看到两个分散的人，但是有两个不同的命运。 Kita melihat dua suku bangsa ini telah mempunyai nasib yang sangat berbeda. 为什么呢？ Kenapa? 一个是在主里面， Yang satu di dalam Tuhan, 一个是反抗神。 yang satu memberontak terhadap Tuhan. 只要我们在神的里面，我们就拥有了得胜，身份得改变，有完全不同的未来。 Ketika kita di dalam Tuhan, maka status kita pun diubahkan dan masa depan kita pun diberikan jaminan. 而且我们看到主的恩典的怜悯呢，这个在诗篇里面以后就更加的清晰了。 Dan di dalam Mazmur lebih lagi jelas mengatakan belas kasihan daripada Tuhan. 如果在旧约里面，避难城指的是一个地方， Di dalam perjanjian lama, kota perlindungan itu menunjukkan kepada satu tempat. 但是在诗篇里面，避难所不指的是一个地方，而是指的神。 Dan ketika di dalam Mazmur tercatat perlindungan bukan lagi pada satu tempat tapi kepada Tuhan. 神是我们随时的帮助， Maka Tuhan adalah pertolonganku setiap saat. 而到希伯来书意义就更加完美了。 Ketika sampai di Ibrani, maka maksudnya kembali lebih sempurna lagi. 在耶稣基一个人跑到避难城，他就可以得到保护。 Di dalam kitab Yosua tercatat seseorang ketika dia mencapai kota perlindungan maka dia bisa dilindungi. 等大祭司死了，他就可以出来。 Dan ketika imam itu meninggal maka dia boleh keluar dari kota itu. 但是希伯来书告诉我们，耶稣就是我们的大祭司，就是要保护我们。 Dan di dalam Ibrani dikatakan Yesus adalah imam besar, itulah yang melindungi kita. 我们知道耶稣就是圣洁，是 Kados。 Kita tahu Yesus adalah yang kudus. 耶稣是最高的，而是同时亲近我们，与我们同在。他是 Hebron， Yesus adalah yang paling tinggi, yang sekaligus yang dekat dengan kita. Dia adalah Hebron. 他要保护我们。他是 Bezer， 他是喜乐的根源，是 Golan。 Dia adalah Bezer, dia adalah perlindungan bagi kita. Dan dia memberikan kita sukacita di dalam Golan. 他有高度和政权在他肩膀上。 Dia adalah satu yang tinggi. Dia di dalam pundaknya ada kuasa dan pemerintahan. 只要我们来到他的面前， Asal kita datang ke hadiratnya, 我们可以走到墓内。 kita boleh masuk ke tempat yang maha kudus. 墓内是不是随便人可以进去了？ Ruang maha kudus tidak boleh sembarang orang bisa masuk. 可是当我们可以进去，说明了什么？ Pada saat kita dilayakkan oleh masuk ke dalam ruang maha kudus, maksudnya apa? 我们已经分别为圣，我们可以罪得以饶恕了。 Berarti kita telah diampuni dosanya dan kita dikuduskan. 我们可以享受跟神父的美好的团 Jadi 契。 kita bisa kembali bersama-sama dengan Tuhan, ada satu hubungan yang intim. 从旧约诗篇新约，我们可以看到一个相同点。 Dari perjanjian lama Mazmur dan kepada perjanjian baru kita melihat ada satu titik yang sama. 神多么怜悯爱他的子民， Bagaimana Tuhan sungguh mengasihi umatnya. 而且呢，有一个明显的不同。 Dan ada satu hal yang sangat jelas. 如果在旧约，一个人必须跑到避难城， Pada saat zaman dulu seseorang berusaha untuk mencapai kota perlindungan. 你跑不掉，你就死了吧，没有希望了吧？ Engkau tidak mencapai kota perlindungan maka nyawamu setiap saat akan binasa. 可是呢，在新约是完全不同。 Tetapi di dalam perjanjian baru itu sama sekali berbeda. 不是我们找神，而是神先找我们。 Bukan lagi kita mencari Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang telah mencari kita. 耶稣用路加福音用一个浪子的比喻告诉我们，父如此的爱我们。 Di dalam Lukas sungguh tercatat bagaimana seorang bapa menantikan anak yang terhilang untuk kembali. 他一直等到我们回来。 Dia tiap hari menantikan. 神现在也等待你我回来。 Demikian juga Bapa di surga menantikan kita untuk kembali. 不要再成为一个浪子吧。 Kita jangan lagi menjadi anak yang terhilang. 我们要相信，我们没有过去太黑暗，太黑暗， Kita tidak ada satu hal masa lalu yang lebih kelam atau apa yang gelap. 或者太糟糕的事，神不能饶恕和 Atau 解 tidak ada 决。 satu hal yang lebih sangat parah yang tidak dapat Tuhan capai. 作为基督徒，意思是什么？ Sebagai murid Yesus apa artinya? 总有回家的路， Ada jalan untuk kembali. 回家吧。 Mari kita kembali ke 只 rumah. 要我们回到神里面， Kita kembali kepada Bapa. 我们发现其实神一直不断的找我们。
kita bisa menemukan bahwa Tuhan senantiasa tiada hentinya mencari kita. 他要医治我们，他要接受我们。 Dia ingin menyembuhkan kita dan juga memulihkan kita. 我们身份从罪人成为新人， Status kita daripada orang berdosa menjadi manusia baru. 从浪子换为王子。 Dari anak terhilang, posisinya menjadi anak raja. 甚至呢，他说以后啊，他为我们预备了最好的地方。 Dan dia telah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. 如果在避难城， Jikalau di kota perlindungan, 你必须无义才能得以保护。 engkau tidak ada motif yang bersalah, maka engkau baru bisa dilindungi. 现在呢，无论你有义无义，你有黑暗的历史，现在我们可以跪下祷告，来到我们的大祭司面前。 Sekarang kita walaupun punya motif apapun dan dosa apapun, kita boleh berlutut di hadapannya, berdoa di depan imam besar kita ini. 神说：“以后啊，我就给你一个地方，再也没有任何哭泣，最完美的应许之地。 Maka Tuhan menjanjikan kepada kita satu saat yang memberikan kepada tempat yang tidak ada lagi air mata. ”所以，我记得台湾牧师曾经说过一句话： Ada seorang pendeta di Taiwan pernah berkata, 当他回到天堂，他第一句问题要问神是什么？ pada saat pertama kali sampai ke surga, dia akan bertanya pertanyaan pertama, Why me？为什么是我？ mengapa saya? 如果我们在世上，可能我们说为什么我 Why me 得到困难？ Ketika kita di dunia, kita mengatakan mengapa saya yang dapat kesulitan ini. 可是当我们回到天堂，我们的问题是为什么你选我 Ketika sampai di surga, kita bertanya juga kepada Bapa, mengapa engkau memilih saya? ？Why me？ Mengapa engkau memilih saya? 我们不配。 Sebenarnya kita tidak layak. 弟兄姐妹， Saudara-saudaraku, 神不断的寻求我们和等待我们回来。 Tuhan tiada pernah berhenti menantikan kita untuk kembali kepada Dia. 最近我们的跟神的关系是什么样？ Bagaimana hubungan kita akhir-akhir ini kepada Dia? 我们不要欺骗我们自己， Kita jangan lagi membohongi diri kita sendiri. 我们的关系是否冷漠了？ Apakah hubungan kita dengan Tuhan telah menjadi demikian dingin? 现在大家不要跑去避难城， Kita jangan lagi lari ke kota perlindungan. 跑到我们的大祭司耶 Kita 稣基督。 lari kepada imam besar kita Yesus Kristus. 而更为重要， Dan yang lebih penting, 当你得到了这个身份的改变和保护的时候 pada，saat engkau diubahkan dan kau diampuni dosamu, 大家是否要成为利未人， apakah kita mau menjadi orang-orang Lewi? 来成为了这个保护城的代表？ Sehingga kita bersedia menjadi orang-orang Lewi yang bertugas di kota-kota perlindungan. 谁是祭司？ Siapakah imam? 之前可能是指的某一个职位。 Dulu adalah pada posisi seseorang. 恩典时代，大家都是祭司， Ketika zaman anugerah kita semua adalah imam. 大家是否要成为他人的避难城呢？ Setiap orang bisa menjadi perlindungan bagi sesamanya. 神告诉我们，你要去使万民成为我的门徒。 Demikian Tuhan telah memerintahkan kepada kita untuk pergi ke seluruh penjuru untuk mengabarkan pada Injilnya ini. 我们好像避难城一样分散在各地， Maka kita menjadi kota-kota perlindungan bagi sesama kita. 我们没有面对面，但是我们以我们的信仰合一， Demikian dalam iman percaya kita kembali dipersatukan. 我们成为罪人、没有希望的人的保护城。 Kita menjadi perlindungan bagi orang-orang berdosa. 我们是否要告诉世界， Kita juga harus berkatakan kepada dunia. 可能很多人在我们周围需要我们的帮助， Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. 需要很多人品尝了神的怜悯和大爱。 Banyak orang sangat membutuhkan kasih dan penyertaan daripada Tuhan. 是否我们要告诉世界，世界上原来还有一个最安全的地方， Kita harus memberitahu kepada dunia bahwa ada satu tempat yang aman, 那就是在耶稣基督里面。 yaitu di dalam Yesus Kristus. 我们是否要回到耶稣基督作为我们的真正避难城？ Kita menjadikan Kristus Yesus menjadi tempat perlindungan yang kokoh dalam kehidupan kita. 他要保护我们， Dia mau melindungi kita. 他要救我们， Dia menyelamatkan kita 为我们预备永恒的道路。 dan menyediakan hidup yang kekal bagi kita. 所以今天正道的总结， Maka kesimpulannya pada hari ini, 我邀请大家全部都站起来， saya mempersilakan kita semua bangkit berdiri. 来，我们一起同唱：上帝是我的避难所。 Kita nyanyikan Yesus adalah perlindunganku. 来，我们全部站起来。 Mari kita sama-sama bangkit berdiri. 上帝是我的避难所，上帝是我们的避难所，
是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我要歌颂他。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他。来，我们一起低头祷告。 Kita masuk di dalam doa. 主，我们要来到你的面前， Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu 我们以谦卑的心， dengan segala kerendahan hati. 我们承认你是我们生命的大祭司， Engkaulah imam besar dalam hidup kami. 你是我们真正的避难所。 Engkaulah perlindungan dalam hidup 我们 kami. 不想成为浪子了， Kami tidak ingin lagi menjadi anak yang terhilang. 我们需要你。 Kami sungguh membutuhkan Engkau. 我们把今天所有聆听到的人 Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu ini. 都交托给你，求你一直不断的坚固他 Menyerahkan 们， dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri mengingatnya dan menolongnya. 也帮助我们所有的人，好让我们可以成为你的代表， Dan Engkau juga menolong setiap kami sungguh-sungguh boleh menjadi saksi-Mu. 光照世界，把万民成为你的门徒。 Untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia dan membawa kepada setiap bangsa kembali ke hadirat-Mu. 我们这样祷告，奉靠耶稣基督得胜的名求， Dengan berdoa di dalam nama yang berkemenangan dalam nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin.